Okey, jadi sekarang mari kita mulakan dengan sinopsis binaan plot. Okey, so mula-mula si miskin dan isterinya ni ingin menghadap Maharaja Indradewa di negeri antah berantah, dan mereka pasangan suami isteri ni berpakaian compang camping sambil ditertawakan oleh orang-orang kampung dan diorang kena baling kayu. Sehinggalah diorang berdarah. Jadi Maharaja Indradewa yang mendengar bunyi bising ni telah menghalau pasangan suami isteri keluar. Perkembangan. Jadi setelah 3 bulan pasangan suami isteri ni makan ketupat dan buku tebu yang dijumpai di tempat pembuangan sampah, akhirnya isteri dia ni mengandung, hamil, dan dia pun mengidam lah. Selalu kan orang mengandung dia akan mengidam kan. Jadi dia mengidam buah mempelam di Taman Raja, sebab Taman Raja buah-buah dia semua sedap kan. And then selepas beberapa hari tu, isteri dia ni mengidam buah nangka kat Taman Raja. Perumitan. Pada malam 14 hari bulan, isteri si miskin ni dia pun melahirkan seorang anak lelaki yang elok berparasnya, yang diberi nama Marakarma. Jadi si suami ni, si miskin ni, dia menggali tanah untuk mendirikan pondok. Lalu dia menemukan emas yang sangat banyak. Bermula pada saat itu, hidup mereka pun menjadi kaya raya. Climax. Si miskin menemui beberapa orang saudagar dan meminta mereka untuk membeli payung, kaos, pedang, otak-otak, keris, pelana kuda dan kain. Setelah si miskin ni mandi limau, dia pun memangku anak lelakinya seraya berkata, "Jika benarlah anak aku ni seorang dewa, jadikanlah hutan rimba ini sebagai negeri. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjadilah sebuah negeri yang lengkap segalanya." Peleraian. So si miskin tadi tu telah pun bertukar menjadi Maharaja Indra Angkasa, manakala isterinya pula bernama Tuan Puteri Ratna Dewi. Negerinya pula diberi nama Puspasari. Setelah lama duduk di tahta, Marakarma pun semakin besar. Marakarma tu anak lelaki mereka tadi tu kan. Jadi Tuan Puteri Ratna Dewi ni hamil lagi, dan dia melahirkan seorang puteri yang cantik rupanya, bernama Tuan Puteri Nila Kesuma. Baginda keluar ke Balairung untuk mengirimkan persalinan kepada raja-raja, Pulau Balang dan rakyat jelata. Baginda dan rakyat-rakyat hidup gembira selama 40 hari dan 40 malam. Tema pada cerita ini, berpuasa ini, ialah kecekalan dan ketabahan sepasang suami isteri dalam menjalani kehidupan mereka. Jadi kita boleh nampak walaupun diorang ni diuji dengan pelbagai ujian, namun mereka tetap tabah dan cekal dalam hati. Jadi kita perlu mencontohi nilai-nilai mulia yang terdapat dalam cerita ini. Ini bagi teknik plot. Yang first, teknik pemberian. Setelah didengar oleh isterinya kata suaminya itu demikian, maka ia pun menangis. Halaman 20, perengan ke-6 ayat pertama. Teknik kedua, teknik dialog. Perbualan antara isterinya dengan si miskin. Contoh, maka bininya pun datanglah melihat emas itu seraya katanya, sampai kepada anak cucuku sekalipun perbelanjaan dia tidak akan habis emas ini. Maka terlalu sukacitalah dua laki isteri itu. Halaman 23, perengan kedua, baris ke-6. Bagi teknik imbas kembali, inilah, ada pun tak kala akan dahulu jangkakan diberinya, hampir pun tiada boleh dilemparnya dengan batu dan kayu. Setelah sudah fikir demikian itu, maka ia pun kembalilah mendapat bininya. Halaman 21. Bagi teknik las, teknik monolog, iaitu setelah sudah maka diambilnya anaknya itu seraya di panggungnya. Demikian katanya, "Jika kalau sungguh engkau anak dewa turun hendak menerangkan muka ayanda kepada segala alam ini, jadilah negeri ini dalam hutan rimba ini lengkap dengan kotak paritnya dan isterinya serta dengan segala menteri, hulu balang, rakyat, segala raja-raja yang dibawa aku, betapa adat segala raja-raja yang besar." Halaman 24. Komsas pula. First, nilai keberanian. Persoalan tentang keberanian seorang suami terhadap isterinya
dalam memenuhi kehendak isteri yang sedang hamil. Perwatakan seorang yang berani. Latar masyarakat yang berani. Pengajaran kita mestilah berani dalam apa jua situasi agar matlamat dicapai. Contoh situasi, si miskin berani menghadapi dengan Maharaja Indradewa untuk meminta buah pelam dan buah nangga yang terdapat di taman baginda, walaupun sebelum ini baginda pernah mengusirnya apabila dia masuk ke istana untuk mendapatkan makanan. Nilai kedua ialah kesyukuran. Persoalan tentang kesyukuran seorang suami terhadap ilahi apabila dikurniakan cahaya mata. Perwatakan seorang yang bersyukur. Latar masyarakat yang bersyukur. Pengajaran kita mestilah bersyukur terhadap nikmatnya agar hidup lebih diberkati. Contoh peristiwa, si miskin bersyukur kerana dikurniakan seorang putera yang diberi nama Mara Karma dan seorang puteri yang diberi nama Puteri Nila Kesuma. Bagi nilai ketiga, ketaatan. Persoalan tentang ketaatan seorang isteri terhadap suaminya miskin. Perwatakan seorang yang taat. Latar masyarakat yang taat. Pengajaran kita perlulah taat terhadap pasangan agar hubungan antara satu sama lain lebih kukuh. Contoh peristiwa, isteri si miskin sanggup mengikut suaminya ke mana-mana saja, termasuklah tidur di dalam hutan dan di kawasan pembuangan sampah. Bagi nilai keempat ialah ketabahan. Persoalan tentang kesabaran sepasang suami isteri yang dipandang rendah oleh masyarakat. Perwatakan seorang yang tabah. Latar masyarakat yang tabah. Pengajaran kita masihlah tabah dalam mengharungi ujian dalam kehidupan kerana kebahagiaan akan tiba selepas kepelitian. Contoh peristiwa, si miskin dan isterinya sabar apabila mereka dihina, diusir, ditawarkan dan dilemparkan dengan batu serta kayu oleh orang ramai. Lailas baik hati. Persoalan tentang ketulusan seorang pemuda untuk membantu orang yang menghadapi kesusahan. Perwatakan seorang yang bersikap baik hati. Atau masyarakat yang sikap baik hati. Pengajaran kita perlulah baik hati terhadap masyarakat sekeliling supaya kita disenangi ramai orang. Contoh peristiwa, penjaga di pasar malam telah memberikan buah, jua, nasi dan kain kepada si miskin.